Hari ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu skandal yang cukup panas dan meletup seperti bom nuklear. Akhirnya SPRM ambush rumah Azmin Semburit dan konco-konconya kerana menyimpan duit haram di beberapa buah safe house yang ditemui oleh SPRM melibatkan duit haram jutaan ringgit. Cukup mengejutkan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan kepada 34 juta rakyat bahawa ada 2 lagi tempat penyimpanan wang yang telah digeledah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sekitar ibu negara. Susulan penggeledahan pertama yang dibuat di sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house milik seorang ahli politik terkemuka dalam Malaysia. Persoalan paling dahsyat, rumah-rumah yang kena ambush ini oleh SPRM secara mengejut di bulan Oktober, siapakah empunya rumah tersebut? Teka-teki, teka-tekuk. Siapa boleh jawab, tinggalkan komen anda. Di dalam semua platform media sosial, ada satu maklumat sulit yang dibocorkan bahawa semua rumah yang digeledah dan diambush oleh SPRM ada kaitan dengan Azmin Semburit. Penggeledahan yang dibuat pada malam Ahad itu dan pada hari Sabtu yang lalu membawa kepada satu penemuan yang cukup mengerikan. SPRM menemui wang tunai termasuk mata wang asing dengan nilai keseluruhan 5 juta ringgit dan lebih 321 ribu ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, memang ada 2 lagi tambahan safe house yang digeledah dan turut menemui wang tunai di rumah berkenaan. Saya tidak boleh dedahkan lagi dan pegawai saya telah menggeledah ada tambahan 2 safe house lagi yang dikatakan ada tersimpan wang. Salah satu daripadanya ada penemuan lebih kurang 74,000 Singapore dolar atau 243,000 ringgit. Kemudian di satu tempat pejabat dijumpai wang lebih kurang 78,000 ringgit. Dan kita juga mendapat maklumat ada yang telah dibuat pelaburan di Singapura. Namun saya tidak boleh dedahkan berapa jumlahnya dan siapa pemiliknya. So, apa komen Azmin Semburit? Penemuan wang-wang haram ini cukup pelik dan very fishy. Kerana sememangnya modus operandi ahli politik yang berstatus perompak dan penyamun, mereka mempunyai modus operandi untuk menyembunyikan duit haram di dalam rumah-rumah tertentu agar tidak dapat dikesan dalam sistem perbankan atau tidak dapat dikesan oleh SPRM. Malangnya, Azmin Semburit bersama konco-konconya yang terpalit dalam skandal projek pasir di Selangor dan ahli politik yang disebut-sebut bakal ditangkap dan disiasat oleh SPRM adalah Azmin Semburit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang telah menyerbu sebuah pangsapuri di Kuala Lumpur disyaki digunakan sebagai tempat menyimpan wang rasuah
dan menyita mata wang Singapura berjumlah 1.5 juta dolar Singapura. Wang itu dikatakan untuk membiayai kegiatan politik seorang pemimpin pembangkang. Maka, siapakah ahli politik pembangkang yang cukup terkemuka? Kantoi menyimpan duit black money, duit rasuah untuk membiayai kegiatan politiknya dalam Malaysia. Terdahulu SPRM menahan bekas pegawai kanan di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, ahli perniagaan yang rapat dengan seorang politikus yang didakwa kroni Azmin Semburit, seorang pemandu serta pegawai syarikat penerima konsesi projek pasir. Semua orang-orang Azmin Semburit berumur 40-an telah ditangkap dan sedang digrill serta disiasat oleh SPRM berkaitan modus operandi skandal rasuah projek pasir di Selangor. Setakat ini seramai 15 orang telah dipanggil memberi keterangan. Sementara itu SPRM juga akan memanggil ahli politik yang dikaitkan dengan seorang daripada 4 suspek yang telah ditangkap oleh SPRM atas penemuan wang-wang rasuah, wang-wang haram lebih 5 juta ringgit disembunyikan di dalam beberapa rumah safe house. Ketua Pusjaya SPRM memberi permakluman rasmi bahawa ahli politik akan dipanggil pada satu masa yang difikirkan sesuai oleh pegawai penyiasat saya. Wartawan-wartawan dan media-media tempatan Malaysia bertanya kepada Ketua Pusjaya SPRM siapakah ahli politik yang akan disiasat oleh SPRM dalam skandal projek pasir di Selangor. Dan clue yang diberikan adalah ahli politik pembangkang. Maka sudah tentu ini ada kaitan dengan Parti Perikatan Nasional. Skandal projek pasir Azmin Semburit bersama konco-konconya disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Pencegahan Rasuah 2009. Apa sudah jadi Azmin Semburit? Di era kerajaan PMX, di era kerajaan Madani, Azmin Semburit terperangkap dalam game politiknya sebagai pengkhianat yang gagal menghalang Anwar menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Sekaligus, semua fail-fail kes rompakan, kes rasuah, skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal money laundering, akhirnya dibuka secara rasmi oleh Anwar Ibrahim di Putrajaya. Ini antara salah satu berita panas dalam Malaysia untuk 14 Oktober 2024. Berita panas yang kedua adalah berkaitan dengan skandal Bosku membunuh dan membom Aung Tan Tuya Syaribu atas arahannya kepada Azila Hadri dan Sirul Azhar. Buat julung-julung kalinya, selepas saya menggesa untuk Bosku didakwa di bawah jenayah membunuh dalam skandal Aung Tan Tuya Syaribu, akhirnya keluarga Aung Tan Tuya bersama peguam rasmi mereka mempertikaikan kenapa Bosku yang dikantoikan oleh Azila Hadri memberi perintah eksplisit untuk membunuh dan membom Aung Tan Tuya Syaribu tidak disiasat dalam Malaysia. Keluarga Aung Tan Tuya Syaribu mempersoalkan berhubung affidavit yang tidak dicabar yang difailkan oleh Azila Hadri, bekas pegawai polis yang disabitkan kesalahan atas pembunuhan itu sebagai sebahagian daripada permohonannya untuk meringankan hukuman matinya kepada penjara seumur hidup. Peguam Azila Hadri, Sanggit Kaurdio,
dan Peguam Keluarga Al Tan Tuya berkata adalah paling penting affidavit tambahan Azila Hadri itu tidak disangkal oleh pendakwa raya. Affidavit tambahan itu termasuk dakwaan tidak dipertikaikan bahawa Azila bertindak di bawah arahan yang jelas. Fakta yang tidak dicabar oleh pendakwa raya menimbulkan persoalan serius mengenai skandal pembunuhan Al Tan Tuya Sharibu. Keluarga Al Tan Tuya menuntut untuk mengetahui sama ada dakwaan ini telah disiasat dan jika tidak, mengapa ia masih tidak ditangani. Jeng, jeng, jeng. Kiamat besar ya. Setelah Azila Hadri berjaya terlepas daripada hukuman gantung sampai mati, akuan bersumpah Azila Hadri yang dibentangkan di hadapan Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan menyebut nama Najib Razak sebagai orang yang mengeluarkan arahan kepada Azila Hadri untuk membunuh Al Tan Tuya Sharibu tidak dicabar oleh mana-mana pihak termasuk bosku dalam proseding mahkamah baru-baru ini. Ini membuktikan kebenaran kata-kata saya bahawa akuan bersumpah Azila Hadri diterima sebagai perkara yang sangat-sangat benar oleh Mahkamah Tertinggi Negara sehingga Azila Hadri diringankan hukumannya dan ditarik balik hukuman gantung sampai mati dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan sahaja. Yang ketinggalan kereta api, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan untuk menarik balik dan membebaskan Azila Hadri daripada hukuman gantung sampai mati adalah disebabkan dua perkara. Perkara pertama adalah akuan bersumpah Azila Hadri yang menyebut secara jelas dan terang bahawa beliau mendakwa Najib Razak, bekas Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, pada tahun 2006 lalu mengeluarkan arahan ke atasnya untuk membunuh Al Tan Tuya Sharibu dalam Malaysia. Affidavit tambahan yang tidak disangkal difailkan oleh Azila Hadri dan surat sokongan daripada bapa mendia Al Tan Tuya Sharibu yang memberi pengampunan kepada Azila Hadri untuk tidak dihukum gantung sampai mati. Akhirnya keluarga Al Tan Tuya menuntut untuk bosku ditangkap, disiasat dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia atas skandal jenayah mengeluarkan arahan kepada Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk membunuh dan membom Al Tan Tuya Sharibu yang tidak ada salah dalam negara Malaysia. So, apakah backup plan daripada bosku dan pasukan politiknya apabila di zaman kerajaan Anwar Ibrahim ini bukti-bukti kukuh bosku sebagai mastermind mengeluarkan arahan untuk membunuh Al Tan Tuya Sharibu terus dibongkarkan dan disahkan benar dalam Mahkamah Malaysia. Peguam keluarga Al Tan Tuya Sharibu tidak main-main dalam kes ini dan mereka tidak berhenti untuk menuntut keadilan demi mendiang Al Tan Tuya Sharibu. So, bosku, I wish good luck to you. Anda perlu bertanggungjawab untuk membersihkan nama anda atas tuntutan keluarga mendiang Al Tan Tuya Sharibu yang memohon kepada kerajaan Malaysia, memohon kepada peguam negara untuk menyiasat bosku dan mengheret bosku ke dalam kandang mahkamah sebagai tok dalang, sebagai watak utama mengeluarkan arahan untuk membunuh dan membom Al Tan Tuya Sharibu yang ketika itu sedang mengandung pakcik-makcik Oto Arong. Sebagai konklusinya, ini adalah dua isu panas untuk bulan Oktober. Skandal rasuah, skandal money laundering, skandal projek pasir Azmin Semburit dan konco-konconya di Selangor terus dibongkarkan oleh SPRM dan Kerajaan Anwar sehingga ditemui bukti-bukti yang cukup mengerikan. Black money, duit rasuah disembunyikan dalam beberapa rumah tetapi tidak disimpan dalam bank. Kerana duit-duit ini ada kaitan dengan modus operandi Azmin Semburit. Politikus berpengaruh dalam Malaysia
yang tidak boleh lari daripada skandal jenayah rasuah projek pasir di Selangor. Isu panas yang kedua, keluarga Onn Tan Tuya Syaribu dan peguam mereka senada dengan saya. Mereka meminta untuk Bosco diadili dalam Mahkamah Malaysia atas jenayah besarnya membunuh dan membom Onn Tan Tuya Syaribu atas arahan politik ke atas Azila Hadri dalam Malaysia pada 18 tahun lalu. Checkmate dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Sekian, terima kasih.